Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Science Tube with Mr. Afifi. Okey, baik. Jadi kali ini kita akan terus ke sains bersama Mr. Afifi mengikut buku teks yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, jadi sekarang ini kita akan tengok buku teks yang kamu ada. Okey, saya rasa kamu semua ada buku teks sains tahun 3, betul? Okey, baik. Jadi untuk episod yang lepas kita dah belajar tentang kelas-kelas makanan. Apa dia kelas makanan? Ada berapa? Ada? Ingat lagi tak? Ada berapa kelas makanan? Ada 7. Okey, iaitu terdiri daripada protein, mineral, pelawas, karbohidrat dan sebagainya. Okey, kemudian kamu pun dah tahu contoh-contoh untuk setiap kategori makanan tersebut. Protein, apa dia contoh makanan, karbohidrat, lemak, pelawas, vitamin, mineral. Okey, kamu dah tahu dah apa contoh-contoh makanan dia. Okey, cikgu harap kamu tahulah ya. Nanti mungkin akan keluar dalam soalan peperiksaan ataupun ada quiz. Dia akan tanya, berikan satu contoh makanan yang mengandungi protein. So kamu dah tahu dah apa dia, ayam, ikan. Okey, baik. Itu tentang kelas makanan dan juga kamu dah tahu bagaimana hendak mendapatkan makanan seimbang. Jadi pada hari ini kita akan sambung topik kita berkenaan dengan manusia ini, iaitu tentang proses, apa dia? Selepas ini adalah proses pencernaan. Okey, kamu tengok kat belakang cikgu ni buku teks yang ada, okey, tentang proses pencernaan. Okey, baik. Jadi kita tengok dulu dialog ni. Nampak? Dia kata apa? Pada suatu petang di dapur rumah Rani. Siapa Rani? Tu Rani lah tu. Okey. Dia kata apa? Sedapnya. Macam mana biskut yang keras ini boleh lembut dan dapat saya telan. Okey. Kemudian dia kata apa? Biskut tu cakap apa? Saya dihancurkan oleh gigi. Nampak kita dah belajar tentang gigi sebelum ni kan? Ada gigi taring, gigi kacip dengan gigi geraham. Okey, jadi fungsi dia masing-masing kita dah tahu. Gigi geraham untuk menghancurkan makanan, gigi taring untuk menyiat makanan, mengoyakkan makanan, gigi kacip untuk memotong makanan. Okey, jadi dia kata apa? Saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Maksudnya bila kita makan sesuatu, gigi, lidah, air liur dia akan melembutkan dan kemudian gigi kita hancurkan makanan tersebut supaya mudah ditelan. Cuba kamu bayangkan kalau kamu makan biskut 4 segi, kamu masuk dalam mulut tanpa dikunyah, agak-agak macam mana bentuk kerongkong kamu ni? Mesti bentuk petak kan? Agak-agak senang tak nak lepas. Susah. Okey, mungkin boleh mencederakan. Jadi sebab itu orang yang kalau kamu perasan orang-orang yang tua-tua yang ke mana kebanyakan gigi dia sudah dah gugur, tak ada gigi, dia hanya boleh makan makanan yang lembut. Contoh macam lepat pisang, apa lagi, bubur. Okey, sebab dia mudah ditelan, sebab dia tak boleh nak mengunyah dengan kuat dah. Gigi dia dah rapuh. Okey, jadi dia kata bagaimanakah makanan dihancurkan dalam mulut? Macam inilah tadi. Okey, dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil. Nampak biskut yang besar jadi kecil macam ni. Okey. Baik. Seterusnya dia kata urutan aliran makanan. Okey, selepas makanan tu dihancurkan dalam mulut kita, apa akan jadi? Macam mana dia masuk ke dalam badan kita? Ini adalah aliran makanan yang akan menunjukkan dari mana ke mana. Okey, proses dia untuk masuk ke dalam badan kita, yang mana bermula daripada mulut. Okey, dia masuk dalam mulut, kemudian dia akan sampai ke esofagus. Ini yang cikgu cakap ni, saluran ini ni. Esofagus ni saluran dia kecil sahaja. Jadi kalau kamu makan benda yang tak dihancurkan, kalau kamu makan contoh buah apple yang besar, kamu masuk ke dalam tekak kamu dan lalu ke esofagus ni, mungkin kamu akan tercekik. Itu yang jadi bila ada setengah tercekik tu sebab apa? Sebab kamu tak hancurkan makanan betul-betul, kamu makan terus telan. So itu agak bahaya. Jadi seeloknya bila makan kita kunyah. Kalau ikut sunnah Nabi kita, berapa kali kita kena kunyah? Berapa kali? Siapa tahu? 40 kali. Tapi yalah, kalau kita makan benda yang kecil, takkan kita nak kunyah sampai 40 kali kan?
Yang penting adalah makanan tu kalau boleh dia hancur dan kemudian mudah untuk ditelan. Kemudian dia lalu dalam esophagus, dia akan masuk dalam perut kamu. Ni perut. Ini bukan perut ya. Ini adalah usus. Kamu jangan silap. Ramai orang cakap, oh perut ni perut besar. No, perut ni sebenarnya di atas sini sikit. Bawah kita punya, atas kita punya usus ni. Okay, ini adalah perut kita. Kemudian barulah dia akan keluar ke usus. Okay, dalam usus tu dia, nampak tak usus ni berselirat, nampak tak? Usus dia lalu jalan. Kemudian barulah dia sampai ke dubur. Apa dia dubur? Dubur ni tempat untuk kita untuk cerna untuk menyah tinja. Okey, untuk kita keluarkan segala sisa-sisa yang tak elok dalam badan kita. Okey, itu dubur. Okey. Jadi dia kata berdasarkan lagu proses pencernaan, cuba kamu nyatakan semula urutan. Mana lagu dia? Ya, yang ini. Cikgu nak nyanyi lagi ke? Kamu nak dengar cikgu nyanyi? Hari tu cikgu dah nyanyi dah lagu apa? Lagu Tiga Kupang kan? So nak dengar lagi cikgu nyanyi? Kalau nak, cuba cakap nak. Angkat tangan. Cakap kuat-kuat. Okey, baik. Kalau kata nak, cikgu terpaksa lah. Tapi sekejap cikgu tengok ya. Dia kata apa? Irama lagu Anak Itik Tok Wee. Siapa tahu Anak Itik Tok Wee? Anak Itik Tok Wee lagu dia, Anak Itik Tok Wee mandi dalam kolam. Ubat apa Tok Wee? Ubat limau lelam. Okey, cikgu cubalah ya. Mengikut lirik yang ini, cikgu akan cuba cari lagu dia untuk cikgu nyanyi dan kamu dengar. Boleh ke tak boleh? Boleh ya. Okey, sekejap. Okey, jadi cikgu akan nyanyi lagu ni. Kamu cuba ikut. Kalau boleh, kamu cuba ikut. Okey, baik. Dengar betul-betul. Okey, sama-sama Mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Kunyah sampai hancur, mudah untuk telan. Lalu esofagus terus sampai perut. Daripada perut masuk pula usus. Makanan tak cerna keluar dari dubur. Okey, macam itulah lagu dia. Okey, sikit je lah kan. Lagu ni panjang. Lagu ni panjang tapi cikgu bagi separuh je lah untuk kamu kan. Mana boleh banyak-banyak kan. Okey. Sebab lirik dia pun pendek sahaja. Okey. Baik, itulah lagu dia. Jadi kalau berdasarkan lagu ni, kita tahu bahawa dia kata mula pencernaan dari dalam mulut. Gunakan apa? Gigi, lidah dan juga air liur. Kemudian kunyah sampai hancur, mudah untuk telan. Lalu dekat esofagus. Nombor 2 ni lalu dekat esofagus. Kemudian terus sampai perut. Nampak? Terus sampai perut. Kemudian daripada perut masuk pula usus. Dan juga makanan yang tak dicernakan keluar dari dubur. Ini adalah proses pencernaan makanan. So ada berapa bahagian yang terlibat? Ada 5. Usus, mulut, esofagus, perut, usus dan juga dubur. Okey. Baik. Okay, nanti kamu cubalah nyanyi ya. Okey, ini ada aktiviti. Tapi aktiviti ni kamu boleh buat di rumah. Menggunakan tanah liat dan juga kertas berwarna. Okey. Baik, kita akan teruskan dengan pencernaan makanan. Okey, baik. Kalau kamu tengok pencernaan makanan dekat sini, mari kita ikuti sambungan kisah buah anggur yang telah berubah bentuk setelah dikunyah dan juga ditelan. Okey, di esofagus. Dalam mulut tadi dia dah hancur. Kemudian bila dia dah hancur, dibawa masuk ke mana? Ke esofagus. Nampak ni? Esofagus tu yang straight tu kan? Jadi dia kata sempitnya laluan ini, ke manakah saya akan dibawa agaknya? Dia pun tak tahu kan. Kemudian dalam perut, baru dia jumpa perut, dia kata, kawan-kawan makanan yang lain juga ada di sini. Badan kami semakin mengecil. Sebab apa? Dia semakin hancur. Jadi semakin mengecil dan bersama kawan dia dalam perut ni. Okey. Kemudian apabila makanan yang tak dicernakan, nutrien kami diserap ke dalam usus. Maksudnya kalau kita makan, macam kita makan protein, karbohidrat, semua tu, segala nutrien tu diserap ke dalam badan, tempat seluruh badan kita. Kemudian yang tak dicernakan tu akan akan dibawa ke dubur. Okey. Jadi kalau mana yang tak cerna, dia akan masuk dalam mana yang nak dicernakan tu, dia terus masuk ke dalam usus dan diserap ke dalam seluruh badan. Dan kemudian mana makanan yang tak dicernakan tu akan keluar melalui dubur. Nampak ni dia kata kami dah sampai bahagian dubur. Sebab apa? Sebab bahagian ini adalah bahagian yang tidak digunakan. Okey.
Setelah nutrien habis diserap, okey, dalam badan kita, dia akan menjadi tinja. Okey, dia dah menjadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Dia akan pergi ke dubur. Ini yang kamu pergi toilet tu. Okey, najis kamu, tinja. Okey, dia akan buang melalui dubur, keluar daripada badan kamu. Okey, lepas tu kamu pun rasa lapar balik. Makan, masuk dalam perut, masuk dalam usus, nutrien semua diserap ke dalam badan kamu. Kemudian yang mana tak digunakan ataupun hasilnya akan menjadi tinja, keluar melalui dubur, okey, ke dalam toilet kamu. Jadi kesimpulannya, pencernaan ialah proses menghancurkan makanan. Nampak ni, proses menghancurkan makanan supaya nutrien daripadanya boleh diserap. Maksudnya nutrien daripada makanan tu. Contoh kalau makanan tu protein, kita nak ambil protein sahaja. Kita bukan nak ambil semua. Kita nak ambil protein, serap dalam badan kita. Kita makan anggur, kita nak vitamin. Kita nak makan sayur, kita nak pelawas. Okey? Jadi kita nakkan segala benda tu nutrien diserap dalam badan kita. Kemudian segala yang tak digunakan tu kita akan buang melalui dubur, iaitu proses penyatinjaan. Okey? Baik. Okey, jadi apakah perbuatan yang mengganggu pencernaan? Okey, perhatikan situasi di bawah. Sedapnya ayam ini sambil dia berlari. Nampak? Lepas tu kemudian kesannya wek dia apa? Dia muntah. Ayam ini makan terlalu banyak. Makan. Agak-agak dia sempat kunyah tak? Tak sempat masuk ke dalam. Baru nak masuk ke esofagus dah berlaku apa? Kesesakan nak masuk ke esofagus, dah dia tercekik. Kemudian makan sambil bercakap. Sambil kunyah sambil cakap, dia pun tercekik juga. Okey? Baik, jadi bolehkah kamu nyatakan perbuatan dan kesannya yang boleh mengganggu pencernaan? Yang ini semakin makan sambil berlari, kamu akan berasa loya dan kemudian muntah. Okey? Ini makan, kemudian kamu terbelahak, batuk dan tercekik dan kuat terbatuk. Okey, yang ini makan sambil bercakap, esofagus kamu tak dapat menerima kemasukannya dengan ikut urutan dia, dah tercekik. So itu adalah bahaya. Jadi sebab itu kalau mak kamu suruh makan, cikgu suruh makan, dia cakap apa? Makan duduk, baca bismillah, makan duduk, makan dalam keadaan tertib, jangan bercakap ketika makan. Kemudian selepas makan minum air. Nampak tak? Itulah sebab dia. Okey? Baik. Jadi ini adalah pakaian pencernaan. Ini kamu aktiviti sahaja. Jadi untuk topik ini sudah habis. Jadi kita nak recap ataupun kita nak ulang balik daripada mula. Okey? Yang pertama, terdapat 3 jenis gigi, iaitu 3 gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Apa fungsi dia? Geraham untuk lumatkan makanan, taring untuk mengoyak makanan, kacip untuk memotong makanan. Kemudian struktur gigi ada 5, enamel, dentin, gusi, saraf dan juga salur darah. Kemudian perbandingan set gigi susu dan set gigi kekal, kamu boleh tengok dekat sini. Set gigi susu dia ada 20 batang, set gigi kekal ada 32 batang. Okey. Semua ciri tu ada di sini, kamu boleh ulang kaji, nanti cikgu akan bagi quiz. Okey. Kemudian amalan penjagaan kesihatan gigi, mesti jaga dengan elok bagaimana kita nak memberus gigi. Gunakan apa? Gunakan selain daripada bergigi, kita guna apa? Kita guna floss. Okey, kemudian rawatan gigi apa dia? Okey, ada tampalan, pendakap gigi, gigi palsu dan rawatan pakar. Kemudian makanan dikelaskan. Ini kelas makanan yang kita belajar episod lalu, ada tu 7. Okey, dan fungsi-fungsi dia pun ada. Kemudian makanan seimbang, apa dia makanan yang seimbang? Adalah yang mengikut piramid makanan Malaysia. Okey, dan kemudian urutan aliran makanan dia ada apa? 5 urutan, iaitu bermula daripada mulut, esofagus, perut, usus dan juga dubur. Okey, boleh ke tak boleh? Faham tak? Susah ke senang? Senang saja. Okey, baik. Jadi kita jawab soalan ni sama-sama, boleh tak? Okey, namakan jenis gigi dan fungsinya. Okey, nombor 1 ni apa? Enamel, kemudian dentin, kemudian yang ini apa? Gusi, kemudian yang ini apa? Salur darah dan juga saraf. Okey, baik. Seterusnya,
Nyatakan perbezaan dan persamaan antara gigi susu dan gigi kekal. Baiklah, ini semua kita dah jawab dekat atas ni tadi. So, jawapan dia semua ada dekat atas ni. Kamu boleh rujuk dan cuba buat sendiri sebagai latihan. Boleh? Okey, baik. Jadi, cukup untuk topik unit 3 ini, iaitu berkenaan dengan manusia. Kita akan sambung lagi untuk unit seterusnya yang bertajuk unit 4, iaitu haiwan. Kita akan belajar mengenai haiwan. Okey, jadi cikgu harap kamu faham tentang topik ini, dan kalau ada soalan yang kamu tak faham ataupun kamu nak tanya, kamu boleh tanya dalam ruang komen. Ruang komen di bawah ini, kamu tanya cikgu dan insya-Allah cikgu akan jawab. Okey, ataupun kalau tak dapat, kamu boleh DM cikgu dekat page Facebook cikgu, iaitu Science Tube Mr. Afifi. Okey, jadi jangan lupa macam biasa, sebelum untuk kamu tidak ketinggalan episod-episod yang cikgu ada ni, kamu boleh subscribe channel Afifi Arif dekat YouTube. Okey, dan juga Facebook cikgu lah yang tadi cikgu sebut, iaitu Science Tube Mr. Afifi. Okey, sehingga berjumpa lagi untuk minggu ni. Untuk episod kali ni tak ada soalan. Okey, kita akan sambung soalan pada episod yang seterusnya. Boleh ke tak boleh? Okey, baik. Jadi jumpa lagi. Bye-bye.